ليس بالحد من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يسمع منه العلماء ولا يمله الإطياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنظيم عجائبه والذي لم تنتهي الجنة إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أحق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maksud hadis Al-Quran ialah sebuah kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum kamu dan sesudah kami. Bukan cerita sebelum saja, sebelum sesudah juga ia akan diceritakan. Dan menghukum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran menjadi dustur, bukan sekadar perlembagaan, tetapi lebih tinggi daripada itu. Dan menghukum apa yang terjadi di antara kamu. Dia adalah membentangkan mana yang benar dan mana yang salah. Barang siapa yang mengambil Al-Quran menjadi panduannya, maka dia adalah benar. Bukan suatu permainan. Al-Quran bukan sekadar ditaranum dengan pelbagai dimasuk-masukkan sini yang menyedangkan telinga mendengar. Bukan sekadar itu, bukan takwil pula. Bacalah Al-Quran dengan suara yang baik, tapi bukan sekadar itu. Barang siapa meninggalkan kerana sombong, barang siapa juga membelakangi, meninggalkan Al-Quran, sama itu Al-Quran, mempelecehkan sama ada secara langsung atau tidak langsung kerana sombong, maka Allah akan membinasakan dia. Dan barang siapa menjadi pimpinan selain daripada Al-Quran akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah dari Allah. Al-Quran adalah dari Allah yang hukum dan cahayanya menerangi serta peringatan yang sangat bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus dengan berpedoman pada dia. Seluruh keinginan manusia tidak akan salah. Tidak akan bercampur baur. Pendapat tidak akan berenang-berenang. Kenapa? Kerana mengambil Al-Quran yang satu, panduan yang satu. Dan dengan bersumber dari dia kami para ulama tidak akan merasa kenyang. Maknanya lagi digali, lagi digelidah, lagi dibongkar isi Al-Quran, lagi manis tak habis-habis. Dan orang yang takwa, orang beriman tidak akan bosan dan tidak akan larut kerana banyaknya yang menentang. Akhir zaman ramailah yang menentang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, yang banyak secara tidak langsung.
akan kandungan Al-Quran. Dari keindahannya yang tidak hadis-hadis, ialah yang apabila mendengarnya tidak hadis-hadis mengatakan, sungguh kami telah mendengar suatu bacaan yang sangat mengagumkan sekali. Yang beriman mendengar Al-Quran dan semua. Ya, barang siapa mengetahui ilmunya, ulumul Quran, mengetahui isi kandungannya, ataupun tidak membaca Al-Quran secara tadabbur, melihat makna-makna arti akan unggul. Barang siapa mengetahui ilmunya pasti akan unggul. Jadi banyak peringkat-peringkat ilmu. Dan barang siapa berkata dengan dia, bersumbarkan Al-Quran, hujahnya, dalilnya, diambil dari Al-Quran, dari kalam Allah, dia pasti benar. Dan barang siapa berhukum dengan dia pasti adil. Banyak mana umat Islam di seluruh dunia yang menghukum berdasarkan Al-Quran. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Larangan daripada Allah apabila kamu diberi amanah sebagai orang yang berkuasa, maka hendaklah kamu menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa la tattabi', larangan Allah, jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka. Berapa ramai yang ikut hawa nafsu mereka. Dan barang siapa berhukum dengan dia pasti adil. Dan barang siapa beramal dengan dia pasti diberi pahala. Beramal dengannya dengan Al-Quran, kita lihat saja Mashaf Al-Quran, kita pegang senyum dapat pahala. Buka pula, ditengok saja huruf-hurufnya sudah dapat pahala. Dibaca pula dapat pahala. Dibaca dengan beradab dan itu pahala. Dibaca pula lagi dengan tadabbur, melihat isi kandungannya dan isi pahala. Serta barang siapa yang mengajak orang kepadanya kepada mencintai Al-Quran, pasti akan dipimpin ke jalan yang lurus. Kata seorang penjahit Abdul A'la Al-Maududi, umat Islam dia rasa macam tak ada sesuatu yang istimewa padanya. Padahal satu hujjah, satu mukjizat yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling agung ialah Al-Quran. Ya, kekuatan umat apabila mereka kembali kepada Al-Quran. Kelemahan umat kerana meninggalkan Al-Quran. Jadi mudah saja. Jadi itulah dibinasi Al-Quran dari dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa bushra lil mu'minin." Kami turunkan ke atas kamu Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', menyatakan setiap sesuatu. Semua perkara ada di dalam Al-Quran, termasuklah sains dan sebagainya. Semua penerokaan kita saja. Tak ada, ya. Tibyanan likulli syai', menyatakan setiap wahudan, ianya petunjuk hidayah, garis panduan kehidupan di dunia di akhirat. Wa rahmah, dan satu rahmat yang paling besar pemberian Allah. Wa bushra, peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Itulah sepotong hadis yang merupakan diminasi Al-Quran. Jadi kita sambung lagi berhubung dengan taklid dan syirik. Syirik dan penjelasannya.
Syirik adalah satu perkara yang berlawanan dengan tauhid. Syirik apa lawannya? Tauhid. Tauhid apa lawannya? Syirik. Ya. Mengesahkan Allah lawannya penyekutuan Allah. Dan ditentang oleh tauhid apa syirik ini ditentang oleh agama Islam, ditentang oleh Islam. Sangat keras kerana itu setiap Rasul yang diutus di samping mereka mengajar umatnya supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi misi para Nabi Rasul Anbiya inilah tugas besar mereka. Membina ketauhidan setiap insan. Bukan senang membina. Kalau kita bina bangunan selamat mana sekalipun nampak itu sudah naik tingkat ke tingkat tak jam kita siang macam bangunan depan. Dia nampak. Tapi pembinaan manusia bukan senang. Inilah tugas para Rasul. Mengajak manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia dan kainat yang lain kepada mengabdikan kepada Allah. Ila ibadatillah. Mengajak umat supaya mentauhidkan Allah. Serentak dengan itu mereka melarang umat dari mensyirikkan Allah. Mereka siapa? Mereka para nabi, anbiya, rasul. Tugas besar mereka. Di dalam Al-Quran banyak ayat mengajak manusia supaya menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan syirik, penyekutuan kepadanya. Seperti mana yang semua kita mengetahui. Luqmanul Hakim memanggil anaknya, ya bunayya alla tusyrik billah. Wahai anak-anakku sekalian, jangan kamu mensyirikkan Allah. Saya pun membantu saja. Saya pun tak buat pada anak-anak saya. Jadi tuan-tuan pun barangkali ada yang buat. Maka itulah sunat apa nama ini? Sunat yang paling baik. Sebab ini kerja yang paling besar. Ya? Mencapai kerjaya hidup setinggi mana sekalipun tetapi dirinya mensyirikkan Allah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya hendaklah kamu menyembah Allah, hendaklah kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Janganlah kamu mempersekutukannya, mensyirikkannya, mengkongsikan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Contohnya, Allah Maha Berkuasa, kuasa-kuasa Allah pun Maha Berkuasa, standarnya sama, syirik. Bukan syirik iman yang menidakkan ketiadaan Allah, bukan itu. Tetapi yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah, dengan arahan-arahan Allah, maka ia syirik. Itulah penyemutan terhadap Allah. Dan firman-Nya lagi, "Famankan yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kedua-dua ayat di atas menjelaskan kepada kita bahawa ini suatu yang berlawanan dengan tauhid, berlawanan dengan prinsip Islam, dengan akidah Islam, akidah Islamnya. Kedua-duanya tidak boleh ada di satu tempat. Tak boleh ada. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ayat 3 surah Al-Ahzab. Tidaklah ma ja'alallahu, tidaklah Allah jadikan dalam diri laki-laki rajulin min qalbayni, daripada dua belahan hati. Yang hak pun ada, yang batil pun ada. Islam pun ada, yang paling senang nasionalisme pun ada. Mutlak tidak ada.
Tak ada berbeli-beli. Apa-apa juga teori falsafah ada, percaya juga. Kat Allah pun percaya juga. Syirik nanti. Kena bersih. Seperti segelas air, susu tidak boleh dicemari oleh apa sekalipun. Hatta benda tidak haram. Masuk setitik, bila sudah cukup mencemari warna air susu yang putih pekat, nisbah air iman yang bersih, jangan dicemari. Apalagi masuk dicicap. Tak cukup dua kolak, tak boleh makan langsung, tak boleh minum langsung. Proses ke mana tak boleh buang. Jadi jelas, kedua ayat kata berjalan bahawa syirik satu yang berlawanan dengan tauhid. Keduanya tidak boleh ada di satu tempat. Mana tempatnya? Diri kita lah, hati kita. Apabila seorang Islam melakukan amalan saleh yang diridai oleh Allah, serentak dengan realiti mengelak diri daripada melakukan amalan-amalan syirik. Ya, tak boleh angkat tolak. Double standard apa? Dua-dua kalimat. Sebenarnya alasannya apa? Minyak kayu macam tak satu. Sebenarnya minyak kayu tak satu. Tak percaya minyak yang melapuk itu, ya, dalam timba air itu kita cejuk yang melapuk. Tuang, taruh dalam sana. Tak ada lagi berlenang-lenang. Cuba kita masak untuk buat minum teh. 100% bahasa minyak petrol tadi. Walaupun tak nampak. Ya. Dia tak mau kan? Dia walaupun nampak tak satu, tapi dia menyerap ke dalam air yang bersih. Jadi mesti mengelak diri dari melakukan amalan-amalan syirik. Banyaklah amalan-amalan syirik. Ya. Dulu telah kita dah 4 jalan yang boleh membawa kepada wafat iman dan Islam, mensyirikkan dari tauhid uluhiyah. Uluhiyah jadikan Allah jadikan alam, mengatur alam, mendidik alam, memberi peraturan kepada alam, memberi rezeki kepada alam, menghidup dan mematikan alam, mengada dan menstiadakan alam. Rububiyah, Rabbil Alamin. Jangan kita berlawanan. Ya, antaranya kalau Allah jadikan alam, jadikan kita manusia, membesar kita lah. Anak teman ni yang gemuk dempo sihat ni, teman dah bagi letodin lah betul. Dia lupa kepada Allah. Itu pun boleh bawa. Ya. Semua kena bersandarkan kepada kudrah dan iradah Allah. Dan macam-macam lagi lah. Membangkang peraturan Allah. Hujan tak kena, lalu kena, panas mati. Banyak umat kita itu. Teman sembahyang tak pernah tinggal dan Allah tak tinggal. Mekah dan tujukan kali. Umrah sudah tak ingat. Banyak umrah. Tak kira lah satu kali. Saya dilapor banyak umat kita. Tak boleh makan. Dengan sebab itu, syirik dan tauhid ini kena benar-benar dipisahkan betul-betul. Sebab itu inilah tugas para Rasul yang dulu. 13 tahun baginda Rasul SAW di peringkat Makkiyah Mekah, yang ini dulu disajak, diasuh. Yang ini dulu. Syariat belum lagi. Cuma tahun lagi nak hijrah, baru syariat perintah solat sembahyang dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oleh itu di sini kita perlu mengetahui apakah arti syirik dan apakah jenis-jenis dan bagaimana bahaya syirik kepada seseorang dan yang dikira penting. Di bawah ini diterangkan perkara tersebut.
Syirik berasal daripada perkataan Arab berarti berkongsi, bersyarikat, atau bersepakat, atau bersama-sama. Sama-sama dengan satu, bersepakat dengan satu, berkongsi dengan satu, berkongsi dengan Allah, bersyarikat dengan Allah, bersepakat dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Wa usriku fi amri. Dan janganlah jadikanlah dia yakni Nabi Harun turut bersama-sama berfungsi bertanggungjawab dalam urusan Nabi Musa. Ini dalam tafsir Al-Quran. Mensyirikkan Allah berarti mengungsikan Allah atau menyebutkannya dengan benda-benda yang lain. Ya, apa-apa juga lah. Aktiviti kehidupan kita nak mana susah atau senang, maka baharu yang memberi bekal, kita lupa kepada Allah. Kita senang lenang, kita tuh teman lagi katanya. Tak ada tu nampak tadi saya ingat dan senang hobi ini dia. Itu tentang tu. Kalau tidak diingat diri Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya tu banyak. Dikurniakan oleh Allah badan sihat, boleh kita bekerja keras dan sebagainya. Ya. Kalau dalam bentuk perniagaan dan sebagainya, Allah ingatkan otak kita yang sihat. Ya. Boleh tak Allah jadikan kita? Tak ketua atau pemuda, tapi yang motor, pelupa. Pelupa apa yang boleh buat? Jaga apa boleh buat? Semua tak ingat. Semua tak ingat. Nak tulis semua barang-barang pun tak ingat apa benda. Dah beli baru orang ingat yang bisa itu tak ada. Kita lupa kepada Allah. Mensyirikkan Allah berarti mengungsikan Allah atau menyekutukannya dengan benda-benda yang lain. Allah dah buat peraturan di dalam Al-Quran yang cukup lengkap, cukup baik, cukup indah. Kami ambil contoh. Hakimnya Allah berdasar pada hadis definisi Al-Quran tadi. Al-Quran ini yang dengan hakimnya. Barang siapa berikutnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Dalam surah Al-Ma'idah Allah sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, sabit kesalahan dengan saksi yang tidak pasti, maka hendaklah dikeras tangannya. Nakalan min Allah. Pengajaran daripada Allah, pendidikan daripada Allah. Maka ramai pula orang komen hukum ketinggalan zaman. Ya. Cipta hukum yang lain berdasarkan logik, berdasarkan akal fikiran ataupun diambil dari pemimpin barat diguna pakai terus. Apa macam siri dan siri tuan-tuan. Ini susah. Cara panjang-panjangkan nanti jadi lain pula. Itu kita contoh. Banyak lagi contoh. Mensyirikkan Allah berarti mengungsikan Allah, menyekutukan dengan benda-benda yang lain. Benda dah ada dalam Quran, tak guna pakai, dicipta peraturan yang baik. Terutama benda-benda yang bersanding dengan maqasid syariah. Pemeliharaan yang ditentukan oleh Allah. Ya, orang-orang yang ada pada masa tadi 7. Ya, pemeliharaan agama, hukum bontak. Pemeliharaan apa nak? Nyamuk. Pemeliharaan benda, mencuri, mamak dan sebagainya. Pemeliharaan akal. Mana ada pemeliharaan? Pemeliharaan buruk, mamak. Orang begitu dengan mencipta fitnah. Pasal orang berani, orang berani cerita fitnah, mensebar luaskan dalam media ke seluruh dunia. Pasal orang tak takut, denda RM6,000 saja. Tak banyak. Dia akan takut. Padahal di tengah ini
menggugat muruah maruah seseorang sangat besar dosanya pada pandangan Islam. Imam Ghazali rahimahullah berkata, ini adalah lawan kepada ikhlas. Ini membunuh segala benda yang ikhlas, membunuh segala amalan-amalan itu. Habis blok. Dan ikhlas itu bersih di sebarang campuran yang dapat mengotori. Ikhlas itu seperti mana air susu yang putih pekat. Manakala syirik itu seperti benda elemen yang boleh mencacatkan dia, mengotori dia, merosakkan dia. Kalaulah air susu yang kita enak dibubuk pula, urut dicampur dia bertukar warna, susu saja, ya, susu kambing yang baru itu dia petang-petang kemani-manikan. Manikan apa? Tidak tak mani pun tak. Itu budak yang bagus, yang boleh tolong. Tapi cuma masuk sikit dia. Bukan banyak, besar macam hati, sikit saja. Maka bertukar warna. Tak, tak bisa minum. Pada hatinya tak mampu pun, tak bisa minum. Itulah cacat dan rosak. Apalagi memenuhi benda-benda yang najis, yang nyata ianya boleh merosakkan, mengotori. Jadi syirik berarti suatu yang bercampur aduk dengan satu yang lain menjadikan tidak asli lagi. Tidak asli lagi. Tidak. Manakala syirik yang dimaksud ini ialah bagi sesuatu yang tertentu bagi Allah. Sebab itu kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bersih ini ada 4. Yang pertama, bersih daripada najis ringan, najis sedang, najis berat. Ya, najis muhaffafah, muhallabah, najis jadi muhaffafah, mutawassithah, muhallabah. Ya, ada juga orang tak tahu apa benda najis muhallabah. Budak-budak tanya kan, orang tua ya, tak tahu dia jawab bila orang. Ada juga ya. Ya Allah. Tak tahu dia nanti mana. Itu yang pertama. Yang kedua, najis bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, bersih daripada syirik khafi. Yang ketiga, bersih daripada syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Sifat-sifat dalam rumah. Ini pun susah kita nak buat. Ini dah. Kalau orang fikir kita tu, dia pun bilang dia dah. Ini dia saja hadir. Tanya yang baru. Susah nak berteman. Tapi dalam hati kita pun kau. Dia dah. Kenapa? Berapa sifat? Yang itu pun ada, sikit-sikit yang pun ada, ini besar ni sebab. Yang ketiga, apa nama syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini pun kena buat, kena berusaha buang yang tersembunyi, ambil yang dipuji cara. Walaupun syukur, tawakal, kemudian yang terkuat saja. Ini memerlukan latihan masing-masing. Tak pun tak diperbetul. Mengaji boleh, mengambil panduan-panduan. Tetapi dapat latihan nak membersihkan itu, itulah. Ada juga orang-orang buat latihan itu orang pergi pada masuk macam-macam tarekat yang benar, yang dibenarkan. Ada juga tarekat pun ada juga. Kena pilihlah tarekat. Kadang-kadang nama nak sabati, tapi dia bukan lebih tinggi, dia boleh apa nama ni, nakik guru-guru yang mursyid. Itu kita takut.
Padahal syirik yang masih ini ialah memberi sesuatu yang tertentu bagi Allah kepada benda-benda yang lain dengan itu terjadi. Terjadilah macam rupa ini persamaan antara Allah dengan benda-benda yang lain itu. Umpamanya memberi pemujaan. Pemujaan. Ada orang terima hadiah. Bongkok macam ni. Dapat kepala rokok. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ya. Boleh membawa ke sini hormat orang batu-batu dia. Ini dah untuk apa udang. Untuk orang yang nak jaga untuk tutup. Tak ada tengok belakang pun. Berendam apa nama dekat. Ya, ada juga ya. Tak boleh berlebih-lebihan. Atau dalam kata sendiri masih menunjukkan satu makhluk dengan Allah Ta'ala pada sifat rububiyah asma' husna. Dan sifat kepada sifat rububiyah atas seorang mengambil satu makhluk sama ada nabi, orang-orang wali, malaikat, kubur, jin, pokok, kayu, batang, binatang, matahari, bulan, bintang dan seumpamanya sebagai sekutu Allah. Macam ni. Atau menyemutu, atau menyamakan Allah Ta'ala dengan satu makhluk seperti seorang yang menyembah Allah di samping menyembah makhluk. Puji berlebihan. Khairul umumi awsatuha. Elok-elok pilihan itu sederhana. Sederhana itu bukan benda-benda tertentu. Semua kan sederhana. Islam itu sederhana. Ummatan wasata. Umat yang sederhana. Itu orang dewasa bilang. Dia dah dalam semua hal. Jangan berhenti sangat. Puja puji berlebihan. Rasulullah berkata, jangan kamu memuji aku berlebihan. Rasulullah berkata, berlebihan. Ya. Udah wafat Rasulullah baru di zaman Khalifah Umar baru ditubuh sendirinya. Sebelum itu kata Allah wasallina ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada sendirinya. Dan Sayyidina Umar sudah ketiadaan Rasulullah menandakan sayangnya kita dengan Rasulullah. Jadi nak memandangkan sayyidina yang dipuji, yang disayang kepada. Dia kasih sesuatu makhluk sama seperti kasihkan Allah. Dan takut kepada makhluk sama seperti takut kepada Allah. Atau lebih daripada mentaati makhluk seperti mana mentaati Allah. Dan juga lebih. Dengan sebab itu Ali bin Hatim, seorang patri muda yang masih Islam. Ya Rasulullah, Rasulullah sebut Sayyidul Ayat Al-Iman ni hari kebesaran Islam, hari Sabtu, hari kebesaran Yahudi, hari Ahad kebesaran Nasrani, hari Ahad. Ya Rasulullah, bolehkah dia dah ucap dia cuma syahadat lah, tak usah, bolehkah saya meraihkan? Kalau itu bolehlah saya meraihkan. Selain daripada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Yahudi, dan Nasrani ya. Tak boleh. Tak boleh. Lalu Rasulullah menegur orang-orang Yahudi ini dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, patri-patri mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jawab Ali bin Hatim, tahu saya
Tak ada ya Rasulullah. Lama saya jadi padri tak pernah. Saya tak tahu pula. Orang punya saya sampai Allah pula. Dan itu ayat dalam surah Maryam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib mereka, padri-padri mereka, menjadikan mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Apa buktinya? Wahai hati bin hati, sebelum ini kamu pakai palang salib. Palang salib ada tak dalam kitab Injil? Tak ada. Ada siapa yang memandang kamu pakai palang salib? Bukan dapat dibantu. Kamu pakai itu, mana kamu pakai? Pagi-pagi rahim-rahim selain daripada Allah betul tidak. Jadi itu bangunan. Hati bin hati mengakui apa dikatakan oleh Rasulullah itu benar, ya. Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara. Jadi Al-Quran kata ancaman insya-Allah saya jadi hilang. Saya jadi hilang dalam surah 63 surah Al-Isra. Wa'alaina lupa matan ayat itu. Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah di satu malam sahaja. Lalu dia naik ke langit kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis yang sangat-sangat hebat. Al-Quran bukan mazhabnya naik. Hakikat Al-Quran tenang, wahyu Allah tenang menghadap Allah. Maka ditanya oleh Allah, kenapa kamu wahai Al-Quran kamu naik? Sedangkan manusia berhadap dan kamu di bumi. Jawab Al-Quran saya sudah tidak dibaca lagi dan orang tak boleh jadi panduan lagi. Apa guna saya duduk di bumi? Sebaik saya kembali kepada hadrat yang Allah. Begitulah, ya. Walaupun al-Quran itulah ayatnya tentang dia ayat 63 itulah surah Al-Isra, ya, satu malam sahaja akan diangkat oleh Allah Al-Quran ini dan menangis menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pun tak hilang. Satu kajian buat beberapa universiti di Timur Tengah, satu sampai mula-mula kita sendiri tak apa tidak ayat. Saya masih ingat ada orang jual apa nama barang Thailand, macam-macam itu. Dia pelah Kelantan. Koci. Sini ada orang berlaku hakim kan. Hakim apa dia? Ayat Quran dah hilang. Kami di situ sana ditani ni yang dah kotor dah hilang banyak dah. Tak apa lama berlaku kita di sini. Kita dipanggil berlaku di Padang Sangka. Semua belajar di sekolah agama. Masa baca hilang, baca hilang. Dan banyak tempat berlaku di seluruh negara. Bukan saya negara kita, di seluruh dunia berlaku di India, di Pakistan, di mana di Amerika ni. Masih ingat lagi lah yang ditulis dalam surah. Akhirnya dikaji, disatu-satukan, disatukan surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa, surah Isra, 114 surah yang antaranya di sekitar putih-putih sana digabungkan. Seluruh Al-Quran telah kumpulan. Seluruh Al-Quran telah kumpulan. Jadi peringatan Allah dalam Al-Quran akan kami angkat dalam satu malam. Bila Allah ada. Maka dengan sebab itu marilah kita kalau tidak pun baca Al-Quran, ya, insya-Allah.
Firman Allah, orang yang melakukan penyekutuan dan menyamakan satu benda makhluk dengan Allah Ta'ala adalah dianggap satu amalan syirik. Orang yang melakukan penyekutuan, perkongsian, persyarikatan, menyamai, berkongsi dengan Allah, benda-benda makhluk dengan Allah Ta'ala adalah dianggap satu amalan syirik yang berlawanan dengan tauhid, yang telah melakukan satu kesalahan besar di dalam agama. Jadi dosa besar satu dinarai teratas sekali syirik. Ya. Kemudian meninggalkan solat dengan sengaja. Orang itu nombor 2. Tiga ayat dengan sengaja. Kecuali yang belum balik, dan balik jadi berarti dengan hukum syarak, tinggal sebanyak dengan sengaja muta'ammidan faqat khabar. Masuk Quran. Ya. Dosa nombor 2 besar. Yang marah, yang cuba lompat, yang membunuh, itu membawa hukum ni kan bayang dengan sengaja. Dosa besar nombor 2. Memang masih orang yang melakukan penyekutuan dan menyamakan satu benda makhluk dengan Allah Ta'ala adalah dianggap satu amalan syirik yang berlawanan dengan tauhid, yang telah melakukan satu kesalahan besar dalam agama Allah. Kerana itu Allah jelaskan yang dia tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan terhadapnya, sedang dosa-dosa lain akan diampuni oleh Allah. Itu kita bimbang perlunya memahami Islam, ya, perlunya mengaji banyak untuk dapat kita mengenal batas-batas kesalahan-kesalahan yang besar dari kecil ayyimu wa asarana tidak nyata. Islam ini satu agama yang bersih, yang lurus, yang cantik, yang indah, yang komplit, yang lengkap. Semua pasarannya ada, panduannya Al-Quran, hadis. Hadis adalah menafsirkan Al-Quran yang pertama. Dan kecil kalimu wa aksarana la ya'lamun, dan kebanyakan manusia ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu dengan itu Islam ini jadi benda-benda sampingan. Ya. Subjek mata pelajaran pengetahuan. Apakah yang wajib yang boleh bawa dalam dunia pada akhirat? Yang tak wajib dekat dunia saja. Itu dah nilai manusia terhadap agama Allah. Yang terakhir, Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Tadi disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Siapa kerana menyembuhkannya dia Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tapi dia ampun yang selain daripada dosa itu bagi setiap orang yang disukai ini. Jadi itulah ya maknanya. Mudah-mudahan kita dapat mendalami lebih lagi. Ada guru-guru yang lebih positif. Saya sekadar menyampaikan dalam bentuk matanya sahaja, secara dari kasar saja. Kenalah guru yang positif yang boleh mendalami, dikuliku yang boleh membawa kepada syirik, kerana dia memusnahkan seperti mana peringatan Luqmanul Hakim dan kepada anak, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kegelapan yang maha dahsyat. Jadi elakkanlah kita daripada syirik. Ini saya rasa insya-Allah kita akan melihat syirik yang akan datang berhubung dengan perkara yang boleh merosakkan segala akidah, amalan-amalan. Wallahu a'lam. Ya Tuhan. Jadi yang pertama, apakah contoh situasi keadaannya, bagaimana seseorang itu dikatakan riak. Riak maknanya minta dipuji lah. Dan apa ubat untuknya.
satu penyakit hati lah, penyakit emosional, penyakit yang kalau tidak dibentuk kubur dalam diri kita. Yang dia ni apa pun dia punya buat pun tak dipuji. Dipuji dia orang, ya. Contohnya apa contoh? Sudah tak banyak-banyak contoh lah. Kalau kita tengok orang-orang tu, orang tak mati dalam envelope, mungkin 10 hari, 3 hari, 5 hari dan sebagainya. Kita ada. Dia pada bertukar dari pen. Tu kertas keras lagi. Bila kita bersalah dengan orang tu, itu hati itu sifat tu aja, tak sifat tu. Semua dia baru. Bila bersalah ni, dia bunyi dah. Bukan. Terang saja dia. Sebab itu tengok. Tapi, properti baru. Baik. Banyak benar ni. Orang lain pula fokus pada tengok pula. Jadi dalam hati dia tu rasa ijek supaya dipuji oleh orang. Begitu juga dalam hal yang lain. Amalan ke banyak ke ya. Ini semua kena jagalah soal riak ni. Ya, kita masuk masjid. Setengah-setengah masjid tanya jadi marah dengan baiklah. Setengah masjid tu. Dia imam, dia hilal, dia sosial. Ada di pagi itu. Saya sebut jelas artinya. Dia imam, dia siap tak, tidak. Punyanya imarah masjid itu. Tidak. Keliling-keliling ramai istiqamah. Bukan istiqamah atas itu, istiqamah tak datang ke masjid. Dia pula bersolat. Dalam hati dia. Di kemar ni. Tak ada dalam kata dia. Kita tengok aku anda jadi iman. Aku kata dia. Dia jaga apa itu? Ya, di hari akhirat Allah kata kamu minta pada kepada siapa yang kamu minta dipuji. Kemudian ubat riak. Ubat riak ni latihan zikir Allah dengan ilmu dengan ilmu bagaimana kita nak melawan riak. Riak itu betul apa kehasat ini juga menjadi mazmumah, sifat mazmumah. Segala amalan kita menjadi apa namanya? Segala amalan kita ni menjadi macam kayu api. Manakala riak itu seperti api. Dia membakar dan sedikit mata api kayu yang kecil dibakar, hangus. Jadi yang dibakar itu apa dia? Amalan kita. Dalam sebuah hadis yang panjang. Jadi sebuah hadis yang panjang. Setiap hari Senin dan hari Khamis, malaikat rahmat masuk rumah kita, ambil amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini juga ada ambil amalan sembahyang kita di dalam rumah dan sebagainya. Puasa atau sedekah jaga dan sebagainya. Dibolehkan. Sampai hari yang pertama, kata dia menjaga full yang pertama dan yang pertama tu dia kata berhenti. Abang tu berhenti. Dia cek. Itu ada komputer dan alat-alat teknologi yang paling canggih. Amalan ini ada riak. Kamu buat sebut, kamu pukul itu pun tak pakai amalan itu. Setiap hari itu kerana amalan yang ada dalam riak. Minta dipuji berhenti. Jadi maknanya untuk mengatasi riak ini dengan kita belajar dengan ilmu, kemudian beramal dengan zikir Allah. Apakah azab kepada orang riak? Riak ni kalau kita tidak tidak bertaubat, maka segala amalan kita habis dan semua. Maka dia azab oleh Allah. Masya Allah ya. Azab di hari akhirat seringan-ringan diletak 2 darah di bawah tumis kanan satu, di bawah tumis satu, kiri satu. 2 darah, 2 debu, 2 etok. Jadi kita bulan ya. Jauh kanan kiri dalam bahasa Arab. Dia letak macam kita kalau ada terobong besar, kita terobong ni bergilir-gilir, terilir debu-debu yang berterbangan. Besar itulah debu api neraka, biji debu yang tak boleh dibelah oleh anak-anak di dunia ni punya
Lalu hamba Allah ni merayu kepada Allah, ya Allah, ringan segala siksaan aku ni, ya Allah, tanggung berikan siksaan ini. Maka jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lebih ringan, itu yang paling ringan, siksaan hari akhirat, masya Allah. Jadi apa-apa juga dosa, terutama dosa-dosa hati, sangatlah apa namanya, balasan. Jadi jawabannya adalah membanyakkan istighfar, pengampunan kepada Allah. Ya. Hubungan kita dengan Allah ni kalau kita masak mudah, ya, mudah. Walaupun ibu dilawat kita benar-benar tawatan Allah, insya-Allah diampuni oleh Allah. Sebagai manusia, insan yang buat khata yang manusia tak pergi salah dan silap. Tidak. Tapi jangan disengajakan buat kesilapan. Tidak. Jadi penyakit-penyakit dia ni dia bukan senang nak buat, dia menjelma, dia datang. Ya. Macam-macam orang yang tak baik pun punya orang yang alim pula dia ada cara alim dia. Contoh kawan, ada seorang kawan dah balik sini dan kerja dan sebagainya. Dia pula sebagai seorang mu'alim, title dia macam-macam lah, katakanlah doktor ke apa, wasyid ke, dia dapat balik pula. Orang lain tu salam. Kadang-kadang salam pun dia tanya dia. Jumpa kawan dia tu, ini kawan anak di muslim tu, di mana-mana tua-tua kan, ya, kawan anak semangat kan dalam tahun tu kan, pandu itu hebat. Orang lain tu dia topak saja. Itu juga kan itu. Syaitan ni dia pandai, dia tengok berdasarkan pangkat-pangkat mereka masing-masing, ya. Dia nak membuat orang. Kemudian malu kepada manusia dalam melakukan ibadah. Adakah itu syirik? Malu kepada manusia dalam lakukan ibadah, ya ni. Adakah itu syirik? Apa pula kita malukan manusia? Tidak syirik. Sebab ada hadis Nabi, kata utama, kalau kita tak malu manusia, sesama manusia, mereka awal memang begitulah. Malu ke Pak Betul, kawin-kawin pula Pak Betul pula tukar pula apa-apa. Itu dulu, merepit dulu kedo. Jadi macam mana kaya? Mau tak mau, mayang juga lah. Mayang kan nampak makhluk tak adalah malu kepada makhluk dulu. InsyaAllah akhirnya datang kebenaran. Itu tak boleh, ya. Tidaklah membawa kepada syirik, sebab manusia serba kekurangan. Kemudian jika ada sedikit riak ketika beribadah, tetapi kita benci perasaannya, apa komen, ya. Jika ada sedikit riak ketika beribadah, tetapi kita benci rasanya, maknanya insyaAllah ada sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bercita-cita, berazam untuk menghapuskan sifat-sifat diri dari diri kita. Ada syirik hati yang bertampak dalam diri kita, kita berazam insyaAllah memang akan ampun dosa kita, insyaAllah, ya. Dia sama juga seperti bagi kita ada sedikit darah yang maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dua titik darahnya tak boleh, kena ada bersihkan. Kemudian apakah latihan untuk hilangkan riak supaya datang ikhlas? Benda-benda ni dia kena, ya, latihan-latihan ni banyaklah. Di antaranya ada Bismillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi bersih, insyaAllah. Jadi banyakkan zikrullah, memandangkan hati dalam majlis ilmu, dalam majlis zikrullah, insyaAllah akan terhatulah. Bukan sebab dia ujung, sum'ah, takabur, sambung bongkak dan sebagainya lagi. Ya Allah, ada orang marah sampai dulu. Jadi banyak sifat-sifat sifat-sifat yang dituju isyarat. Mudah-mudahan dengan keazaman kita berazam. Tak hapus sekali harus memang susah lah. Maka orang-orang yang kita demikian, insyaAllah akan mendapat pertolongan Allah. Dan itu yang dapat kita sampaikan. Allah.
الطاقة لا بأس أن نقدم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك اللهم زدنا علما وارزقنا اللهم زدنا علما وارزقنا اللهم زدنا علما وارزقنا اللهم زدنا علما لا حول ولا قوة إلا بالله وأخفيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.